Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fi dari seluruh Nusantara. Malam ini, Brother Fi akan sambung lagi. Kisah Mak Senah. Karya daripada Nini Osman dan karya ini diambil daripada kalimah tim Paranormal X. Jika anda sudah bersedia, jom kita layan Mak Senah bahagian 4. Akhirnya, apa yang ditunggu sudah muncul. Leman dengan Ibrahim terketar-ketar ketakutan. Sret, sret, sret. Bunyi seretan berbunyi memecah keheningan malam. Itu dari kain batik yang dipakai Mak Senah yang meleret menutupi tanah. Kau dah ada dekat rumah ya? Mana masuk? Mana masuk? Berdiri bulu roma semua yang berada di dalamnya. Mak Senah bercakap dari tepi rumah. Kawasan itu berlalang dan dipenuhi dengan pokok pisang. Tok Ketua memandang isterinya. Wanita itu sedang memandang tepat ke pintu utama. Dia risau jika Mak Senah akan masuk ke situ. Tidak semena-mena. Periuk pelanga berbunyi-bunyi di dapur. Kedekang, kerung, kerung, kerung. Bermakna ia sudah berada di dalam. Esa. Kenapa tak lagi pucuk aku ni? Mak Senah bertanya dari dapur. Ya Allah, jantung mereka berdegup kencang. Leman mengesut mendekati Tok Ketua. Dia dekat dapur tu. Nak buat macam mana ni? Baca ayat kursi. Tok Ketua berkata, dan kemudian dia memandang isterinya dan juga Esah. Baru saja mereka mahu membaca ayat suci, kehadiran Mak Senah terasa berada di ruang tamu. Mereka rasa merinding. Esah terundur ke belakang apabila melihat Mak Senah sudah berdiri berhampiran tiang seri rumah, sedang tersengih-sengih ke arahnya. Matanya seperti biasa, tidak berkedip. Lu besar dan sangat menakutkan. Astaghfirullahalazim. Tok Ketua beristighfar. Dia merenung syaitan itu dengan tajam. Isa, mari dekat mana? Mak Senah memanggil-manggil, mendayu-dayu suaranya. Isa menggeleng-geleng kepala. Itu bukan maknya. Apa yang kau nak dari Esah ni? Tok Ketua bertanya dengan tegas. Mak Senah tidak mempedulikan pertanyaan Tok Ketua. Dia hanya mahukan Esah saja. Esah, kau dah sayang mak ke? Tanya Mak Senah lagi. Tidak, tidak, kau bukan mak aku, jerit Esah dengan air mata yang berjujuran di pipi. Leman
dan Ibrahim menahan rasa ketakutan tu. Mereka sebenarnya bukan bermimpi, ya. Ini memang benar-benar terjadi. Astaghfirullahalazim. Memang menakutkan. Tiba-tiba Mak Senah gaib. Tu, berapa lama lagi kita nak duduk kat sini? Ibrahim ketakutan. Dia rasa macam nak terkencing. Seketika kemudian, kedengaran dedaun kering terseret di belakang rumah. Tok, kita baliklah, ya. Ibrahim kembali memujuk Tok Ketua. Dia dah tak kuat lagi untuk berada dekat situ. Sebelum jadi apa-apa, lebih baik kita keluar, kata Ibrahim. Aku rasa dia nak Esah jadi tuan baru dia, ujar Tok Ketua secara tiba-tiba. Esah menggelengkan kepalanya. Saya tak mahu, Tok. Jadi, apa yang perlu kita buat, bang? Hantu raya ni kalau tak bertuan, maunya dia mengacau orang-orang kampung. Isteri Tok Ketua mulai bimbang. Tok Ketua juga tahu tentang tu. Hantu raya memang begitulah. Jika tidak bertuan, pasti akan merayau, mengacau ketenteraman kampung. Ini kes pertama di kampung yang melibatkan hantu raya. Tok Guru kampung sebelah biasa handle benda macam ni, Tok. Leman memberi cadangan. Sret, sret, sret. Bunyi seretan itu kembali berbunyi. Tok Ketua bangun dari duduk dan beredar ke bahagian belakang rumah. Dia mengintai apa yang sedang berlaku di luar. Ada sesusuk tubuh berkafan sedang berjalan mundar-mandir di belakang rumah. Kakinya tidak jejak ke bumi, namun kain kafannya panjang menyapu dedaunan kering di bawah. Kadang-kala ia berada di celahan pohon pisang. Lepas tu Tok Ketua kembali ke ruang tamu. Kata Tok Ketua, dia ada di belakang rumah. Alamak, macam mana sekarang ni, Tok? Takkan nak tunggu lagi? Leman dan Ibrahim berkata serentak. Kita baliklah. Akhirnya Tok Ketua memberi kata putus. Lagipun dia mahu menghubungi Tok Guru kampung sebelah. Dia mahu masalah hantu raya Mak Senah ni cepat-cepat diselesaikan. Akan tetapi Mak Senah sudah menunggu di depan pintu rumah. Jadi apabila Ibrahim dinampak makhluk Mak Senah ni berada di depan pintu rumah, Ibrahim terus tutup pintu berdemam. Ibrahim rasa betul-betul ketakutan masa tu. Tok, dia ada kat luar, tu. Mana balik? Tok Ketua melepaskan keluhan pendek. Dia menyentuh daun pintu dan membaca ayat kursi dengan lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biar syaitan ni faham bahasa sikit. Esah. Mak Senah menjerit penuh kemarahan. Suaranya, ya Allah, berlapis-lapis, bercampur di antara suara lelaki dan suara wanita. Tok Ketua pun menjerit, Allahu Akbar. Lalu Mak Senah menjauhi pintu dan berlalu di sebalik pokok pisang. Okey, cepat. Keluar cepat. Tok Ketua memberi arahan sebelum syaitan itu kembali ke depan pintu rumah. Mereka berlari keluar dari situ dan cepat-cepat menjauhi rumah tersebut. Ya,
Mak Senah sedang berdiri di tepi rumahnya. Matanya terbeliak memandang ke arah mereka. Esa. Suaranya halus, menyakiti telinga mereka. Dah. Cepat naik atas motor, arah Tok Ketua. Leman melompat naik ke atas motosikalnya, manakala Esa pula menumpang motosikal Ibrahim. Deruan enjin motosikal lantang memecah kesunyian malam yang semakin merangkak ke tengah malam. Semasa menunggang motosikal, Leman berkali-kali menoleh ke belakang, nak memastikan yang syaitan itu tidak mengikuti mereka pulang. Sampai saja ke rumah Tok Ketua, mereka terus bergegas masuk dan mengunci pintu kemas-kemas. Ibrahim dan Leman, dia mengintai luar dari rumah. Nasib baik hantu tu tak ada kat luar tu. Tok Ketua cuma bertanya kan, Tok Guru Ismail kan? Tanya Tok Ketua kepada dua pemuda tu. Pertanyaan ketua kampung dibalas dengan anggukan kepala keduanya. Okeylah, esok kita ke rumah Tok Guru Ismail. Kata-kata Tok Ketua dipersetujui semua. Para lelaki itu akan pergi ke rumah Tok Guru dan berbincang tentang hal ini. Seketika kemudian, Leman dan Ibrahim hanya tersengih-sengih. Tok, boleh tak kami tidur kat sini? Seramlah pula nak balik waktu-waktu macam ni. Isteri Tok Ketua hanya tersenyum. Tengok muka mereka pun dah tahu pucat lesi. Memang mereka takut. Tok Ketua segera memberikan keizinan. Yelah. Tidur kat ruang tamu tau. Baiklah Tok. Jam 3 pagi. Leman tersedar dari lena. Ada sesuatu yang mengganggu tidurnya sebentar tadi. Dia terpisah-pisah dan memandang ke sebelahnya. Badannya menggigil teruk. Dia cuba mengejutkan Ibrahim, tetapi malangnya rakannya tu tidur mati. Kalau gempa bumi pun tak sedar. Nak tahu tak apa yang dia nampak? Jenazah Mak Senah sedang terbaring di sebelahnya, siap dengan berkafan, dengan bagian wajahnya Di dalam kesamaran malam, Leman dapat melihat dengan jelas muka Mak Senah pucat membiru. Ibrahim. Dia menggerakkan Ibrahim. Lelaki itu masih lena di ulit mimpi. Leman hilang daya. Dia berasa lemah satu badan. Ya Allah. Jenazah itu hanya kaku terbaring di sebelah Leman. Ada kain batik Jawa yang menutupi atas tubuhnya yang berkafan. Tali yang mengikat ujung kepalanya bergoyang-goyang ditiup angin dini hari. Leman, dia terkencing dalam sejuah. Ibrahim pula masih belum bangun. Aduh, apa yang perlu dia lakukan? Suaranya pula tersekat di kerongkong. Tak boleh keluar untuk menjerit meminta tolong. Baca ayat kursi. Terngiang-ngiang pesan Tok Ketua di telinganya. Bibirnya terkatar-katar membaca kursi, tetapi bacaannya tersekat-sekat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jenazah yang kaku tiba-tiba bergerak. Matanya yang terbuka luas memandang tepat ke siling rumah. Dia bangkit dari pembaringan. Kain batik melurut jatuh ke lantai dan tali-tali yang mengikat
Arafat semuanya bergerak-gerak dihembus angin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Leman nak menangis. Dia tidak dapat bangun. Seluruh tubuh terasa macam lumpuh. Ibrahim! Dia akhirnya menjerit lantang. Jadi Ibrahim pun terbangun. Kenapa ni? Dia panik sambil memandang ke kiri dan ke kanan. Leman, kenapa engkau ni? Kenapa? Leman mengetap bibir seraya memberi isyarat apa yang ada di sebelahnya. Ibrahim beristighfar panjang apabila melihat jenazah berkain putih sedang duduk bertunjur di sebelah Leman. Mak Senah. Dan ya, air kencing Leman hangat mengenai tapak tangannya. Aduh. Jenazah itu menoleh perlahan-lahan. Cuba bayangkan, dengan mata yang terbeliak, wajah Mak Senah memang pucat dan membiru dan sangat menyeramkan. Tok! Ibrahim menjerit sekuat-kuatnya. Tok Ketua tersadar dan bergegas keluar. Apa pasal ni korang berdua ni? Mak Senah tu, Mak Senah. Ibrahim berkata penuh ketakutan. Leman pula hanya terbaring saja, kaku. Mana? Tok Ketua bertanya dengan wajah hairan. Hantu raya tu dah tak ada. Gaib sekelip mata. Ni tak boleh jadi ni. Kita kena ke rumah Tok Guru Ismail ni sekarang juga. Tapi ni baru pukul 3 pagi tu. Ibrahim membidas. Dah tak ada masa. Marilah, siap. Tok Ketua mencapai kunci motosikal dan akan pergi ke sana dengan Ibrahim dan Leman. Leman? Biarlah dia kat rumah saja. Di rumah Tok Guru Ismail, Tok Guru merenung lantai rumahnya. Dia menerima kedatangan Tok Ketua dan Ibrahim pada pagi-pagi buta tu. Kes hantu raya ya. Bawa saya ke rumah Mak Senah sekarang. Ibrahim memandang Tok Guru Ismail sambil menelan air liur. Rasanya arwah tak buang betul-betul belaan dia ni. Sebab tu hantu raya ni mengacau Esa, cerita Tok Guru Ismail. Tok Guru boleh selesaikan tak? Tok Ketua bertanya penuh harapan. Tok Guru Ismail tersenyum tawar. Saya cuma berikhtiar. Yang menentukannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, marilah kita ke rumah arwah. Tok Guru Ismail bangun dari tempat duduknya. Apabila sampai di rumah Mak Senah, mereka bertiga berdiri di hadapan rumah itu. Tok Guru Ismail awal-awal sudah merasai kehadirannya di situ. Tiada angin, tiada ribut. Pintu rumah terbuka secara tiba-tiba. Lalu Tok Guru Ismail kata, kita masuk Ya saudara, itulah dia kisah Mak Senah bahagian keempat. Kita akan bersambung lagi ke episod yang kelima pada hari yang lain. Terima kasih Nini Osman kerana hasilkan kisah Mak Senah ini, dan juga terima kasih Kalimah Tim Paranormal X kerana telah memberi keizinan kepada Brother Fai untuk menyampaikan kisah ini dalam bentuk storyteller. Okey. Kita bertemu pada hari yang lain.
Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No war.